Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya sambung hadis bulan lepas. Hadis ni dia menarik dan kini menjadi kenyataan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis 15 perkara mengundang bala. Kita dah bahas 3 dah. Idza fa'alas ummati 15 khoslatan halla bihal bala. Apabila umatku melakukan 15 perkara, maka halallah bala menimpa ke atas mereka. Pertama 2 3 1 2 3 kita habaq lah. Idza kana al-maghnamu duwala. Apabila harta, kekayaan negara itu hanya berlegar di kalangan orang-orang tertentu sahaja. Wal amanatu maghnama. Dan keduanya, apabila amanah dijadikan sumber keuntungan. Zakatu maghrama. Zakat dianggap sebagai denda. Habis dah. Kita masuk 4, 5, 6. Lain tu kita bulan depan lah. Kalau tak habis modal. Duk abang semua malam ni kan? Dia tak boleh apa habis. Tok guru silat pun dia tak ajak semua. Kalau dia ajak semua, nak murid tabuh dia. Dia kena simpan setengah. Yang keempat, wa ata'ar rajulu zawjatahu wa aqqa ummahu wa barra sadiquhu wa jafa abahu. 4. Jadi yang sampai 7 lah. 8 bulan depan. Pertamanya, yang keempatnya, minta maaf, apabila suami mengikuti kehendak isteri. Yang ni apa dia? Apa ni? Queen control. Semua keinginan bini dia ikut. Ini suami cerai namanya. Queen control. Patutnya king lah control. Apa saja keinginan kehendak isteri ikut. Awak duduk jauh kan Pak Haji? Oh, tengok situ. Situ lagi handsome bang. Suami mengikuti kehendak isteri. Wa aqqa ummahu. Anak-anak mendurhakai ibunya. Anak di akhir zaman kau menyebabkan si ibu tu berlenangan air mata. Tengok, kita tengok ni kita dah memang benda berlaku. Kita tak mau rest sebutnya. Barra sadiquhu. Anak-anak di akhir zaman ni lebih percaya cakap kawan-kawan dia. Cakap ibu dan bapa, dia nanti jawab. Kawan cik kata macam lain. Panggil kawan Hamil, panggil kawan. Cakap kawan tak mau. Dia lebih mempercayai cakap kawan-kawan dia. Tu anak di akhir zaman. Wajafa abahu. Yang ketujuh lah. Yang keempat pada malam ni, yang ketujuh dalam senarai itu, yang bermaksud wajafa abahu, anak-anak tidak mempedulikan bapaknya. Apa dia tuan-tuan? Saya mula dengar ahli ni Ustaz Syamsuri lah baca. Dan baru-baru ni duk scroll handphone, dia baca lagi hadis ni, tapi dia ringkas. Yang ketujuhnya,
anak-anak tidak mempedulikan bapa dia. Menjauhkan diri daripada bapa dia. Macam mana? Dia nak apa sesuatu, dia pergi melalui mak dia. Tu tak kena. Dia suruh mak dia jadi orang tengah. Mak pergi minta sekat kat abah, kat ayah. Salah. Suami ni kira lebih tinggi martabat pada bini. Dia guna orang tengah, mak dia. Si mak ni pun pilah abang. Anak tu nak pergi rombongan. Nak 100. Bang oi, si bini ni pun nak. Anak nak pergi rombongan dengan sekolah nak 100 kan. Pak bagi dah anak tak main jumpa. Bagi 100. Si mak pula nah pak orang bagi 70 lah. Dia makan komisen jelas-jelas tu. Bukan mak sini lah, mak tempat lain lah. Dan lagi makan komisen mesti guna orang tengah. Yang tu saya tambah. Tapi nak abang macam itulah keadaan anak-anak di akhir zaman. Mereka menjauhkan diri daripada bapanya. Itu satu kesalahan yang mengundang bala. Bala dia hari ni memang duk jadi dah. Cukup jadi. Dan kerap berlaku. Nantilah nak tahu pada bala dia, kena tunggu 2 bulan lagi. Jadi cukup sampai 7, 8 sampai 15 bulan depan. Ambil sikit-sikit kita sambung balik. Bulan lepas kita baca sebahagian tentang laksanakanlah hukuman qisas. Qisas ni makna pembalasan yang sama. Saya dah habaq dah, tuan-tuan boleh tengok Al-Baqarah 178, 179, Al-Maidah 45. Ini semua cerita qisas. Kita sambung sikit. Hukuman qisas ini adalah bukti keadilan agama Islam, kerana sebelum kedatangan Islam, masyarakat yang lemah sentiasa ditindas. Itu dia. Keluarga mangsa bunuh sentiasa dalam kesedihan kerana tidak mampu menuntut semula hak darah ahli keluarga mereka. Apatah lagi jika pihak yang membunuh itu di kalangan bangsawan, orang kaya dan berkuasa. Ni sebelum kedatangan Islam. Saya tak ingat hadis tu. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nabi marah. Salah satu macam ni lah. Kerana seorang wanita, anak orang bangsawan mencuri. Pak dia pergi jumpa Usamah bin Zaid. Sebab dia tahu Usamah bin Zaid ni rapat dengan Nabi SAW. Jadi dia nak guna kabel. Jadi makna guna kabel ni dari zaman dulu lagi. Kabel TMB ke Telekom ke tak tahu lah. Guna kabel. Hang tolong pergi pujuk Ustaz. Memandangkan hang rapat dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya tangan anakku tidak dipotong. Tu cerita dia. Sama bin Zaid mungkin lurus dia pun pergi habang lah. Nabi muka merah padam. Dan Nabi kata, itulah di antara yang Nabi sebut yang saya dapat ingat. Inilah masalah berlakunya kehancuran ke atas satu umat. Apabila yang buat jenayah melakukan jenayah itu orang-orang kaya, dibiarkan begitu sahaja. Tapi kalau yang melakukan jenayah itu orang bawahan, orang miskin, mereka mengambil tindakan undang-undang. Saya tak apa ingat nama tanya. Lepas ni saya ingat. Lantas Nabi pun sumpah, "Waimullah lau anna Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sarqat laqata'tu iyadaha." Dan demi Allah, wahai Usamah bin Zaid, sekiranya anakku Fatimah mencuri, nescaya ku potong tangannya.
Habis Nabi bersumpah tu, Nabi panggillah wanita tersebut, dipanggil masuk menghadap, lalu Nabi potong tangan dia. Itulah dalil Nabi laksana hudud. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Riyadhus Salihin. Selalunya Riyadhus Salihin ni ada 2 jilid. Jilid yang kedua, kalau yang saya miliki itu, dia cetakkannya Singapore Private Limited. Hadis ini muka surat 1616. Riyadhus Salihin ni cetakan banyak. Singapore Private Limited, lagi apa lagi 2-3. Hak saya tu muka surat 1616, jumpalah hadis tu. Nampak tak? Inilah punca. Yang duk jadi manusia hidup tak harmoni. Kalau orang kaya, orang berkuasa melakukan jenayah, tidak diambil tindakan undang-undang. Tu zalim namanya. Kalau orang bawahan, inilah dengan kedatangan Islam, dia kata di sini, darah manusia amat murah, tiada harga dan amat mudah untuk ditumpahkan. Itu dia. Kemudian datang Islam, lalu ia mengembalikan semula hak dan maruah setiap manusia tanpa mengira latar belakang keluarga, hamba atau merdeka, kaya atau miskin, berkuasa atau hanya seorang rakyat biasa. Dia rujuk kitab tu. Di bawah tu, di satu tu ada bawah. Ini Islam. Allah kata dalam Quran, dan surah kita baca surah At-Tin ayat yang terakhir, alaysallahu biahkamil hakimin. Tidakkah hukum hakam Allah ini hukum hakam yang paling adil? Dia tak kira hang siapa. Faham? Ada bukti, jatuh hukuman. Dalam Islam, pendakwa raya mesti wajib bawa bukti. Bukan boleh main tuduh-tuduh. Begitu juga yang didakwa hendaklah diberi peluang membela diri. Kalau dalam Quran Al-Baqarah ayat 111, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, katakanlah sekiranya benar apa yang kamu dakwa, bawalah bukti kamu. Tu ajaran Islam. Saya ulang sekali lagi, sebab tu dalam kes Saidina Ali, ketika beliau mendakwa seorang kafir mencuri baju besi dia, hakim tanya dia dulu, kan tanya kau yang didakwa, pasal dia yang dakwa. Pendakwa raya lah kena mula dulu, kan dia. Ali kata, aku tak ada bukti baju besi ni milik aku, tapi kau tengok macam akunya, buang kes. Orang kan Islam tu akhirnya mengucap 2 kalimah syahadah, dan dia kerana dia terpegun, dia kagum dengan keadilan Islam. Dia beritahu kepada Ali, aku tak curi, sebenarnya aku jumpa. Jatuh atas jalan raya, aku mana nak tahan punya, aku ambil. Tapi oleh kerana undang-undang Islam ni adil, walaupun Ali masa tu adalah khalifah. Khalifah macam Perdana Menteri. Tuan-tuan boleh bayang, Perdana Menteri contoh tuduh saya curi, Perdana Menteri tak ada bukti, buang kes, saya menang. Allah, hebat tak? Boleh? Tapi payahlah kita nak menang. Perdana Menteri mesti menang lah. Kan? Cerita dia macam tu. Itu keadilan Islam. Kemudian dia mengucap 2 kalimah syahadah kerana keadilan Islam. Ali hadiah baju besi tu kat dia. Tuan-tuan tengok rojok dalam kitab tafsir Dr. Hamka. Dia pakai baju besi, dia turun ke medan perang, dia gugur sebagai syuhada. Masya Allah. Macam mana dia boleh masuk Islam? Kerana keadilan Islam. Allah sebut dalam Quran, surah Al-Maidah ayat 8, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dan janganlah kerana kebencian kamu terhadap satu kaum sehingga kamu tidak berlaku adil. Berlaku adil lah, kerana adil itu hampir kepada takwa. Itulah contoh Saidina Ali. Khalifah kalah dalam satu kes. Jadi orang yang mendakwa kena bawa bukti yang didakwa. Kalau hadis Al-Baihaqi, al-bayyina 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankara, yakni bukti terhadap pendakwa yang mendakwa,
yang didakwa hendaklah bersumpah. Dia banyaklah huraian dia. Makna Islam senantiasa memberi peluang walaupun terhadap orang yang didakwa, bukan terus berbuat jail kat habis. Yang mendakwa wajib kena bawa bukti, kalau tidak buang kes. Itu keadilan Islam. Jadi kemudian datang Islam, lalu ia mengembalikan semula hak dan maruah setiap manusia tanpa mengira latar belakang keluarga, hamba atau merdeka, kaya atau miskin, berkuasa atau hanya seorang rakyat biasa. Baik tuan-tuan, kita di dunia macam itulah penilaian kita. Orang ada duit banyak, orang berkuasa, orang yang pandai ngaji sampai hebat, yang itulah yang disanjung oleh masyarakat. Betul tak? Tapi di sisi Allah, Allah kata apa tuan-tuan? Inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat surah ke-49 ayat 13. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah dari kalangan para hamba-hambanya ialah yang bertakwa. Hadis kata la farqa baina bani ajami wala arabi illa bittaqwa. Tidak ada perbezaan di antara orang ajam. Kita ni orang ajam, selain pada Arab dia panggil ajam. Tidak ada perbezaan di antara orang ajam dengan orang Arab melainkan ketakwaan. Itu saja Imam. Kalau ustaz boleh ingat ayat Quran muka surah sekian ayat hebat, hadis pro tapi ustaz tak takwa, ustaz tokwa. Tokwa kan dia belah dua, bubuh timun dengan sengkuang, buah kuah lain clear. Tengok anak murid masuk syurga dulu. Pasal apa? Anak murid tu bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Inilah dalil orang yang nak masuk syurga ialah dari kalangan hamba-hamba Allah bertakwa. Ali Imran ayat 133. Yang tu yang membezakan. Dia miskin tapi dia takwa. Kita kaya, takwa. Ataupun kaya, dia takwa. Miskin, takwa. Dahlah miskin, takwa pula. Jam. Kaya, takwa, tawaduk. Hebat. Tu cerita dia. Yang tu Allah yang nilai, bukan kita. Kita nilai macam tu tadi. Siapa duit banyak, kaya, kedudukan tinggi, ada kuasa, itu hebat. Kita ni orang biasa, tak apalah, biar Allah yang menentukan. Di dalam ayat ini juga Allah masih memberi ruang bagi pembunuh untuk tidak dibalas bunuh sekiranya pihak keluarga mangsa bunuh memberi kemaafan. Selalu saya sebut tuan-tuan, istilah atau perkataan yang tepat kita sesama kita ialah memohon maaf. Bukan mohon ampun lah. Saya abang banyak kali lah. Kadang-kadang ustaz pun ada silap kan? Dia nak ending dia punya ceramah ni, saya memohon ampun dan maaf. Ada kan? Salah. Ampun tak boleh, maaf saja. Mana ada Quran? Habaq kat ustaz-ustaz duk cakap tu Al-Baqarah 237. Allah aja wa antafu aqrabu littaqwa, dan pemaaf itu hampir kepada takwa. Mana dalil? Dosa kita Allah saja boleh ampun. Banyak di antaranya Ali Imran 31. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dan aku akan ampun dosa hang. Aku saja boleh ampun dosa hang. Dan adalah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebab tu dia guna di sini memang betul, hanya memberi kemaafan. Sekiranya keluarga yang dibunuh, A ni kena bunuh dengan B, keluarga A memaafkan dan menggantikannya dengan dia, kita kata dia, iaitu 100 ekor unta atau nilai yang setara dengannya. Kalau zaman dulu dia kata unta seekor 5,000. Lah tak tahu lah berapa ribu kan, mesti 3 kali ganda apa, 20,000. Kita buatlah 15,000. 100 ekor unta apa? 15 kali 100 tak tahu. Saya tak tahu, banyak tu no. Tapi nyawa dia selamat.
Inilah Islam. Sebab tu tuan-tuan, yang saya kesian ni hakim kan. Patut sangat Nabi kata 3 hakim 2 masuk neraka. Apatah lagi kalau hakim itu salah buat keputusan kan, hukuman mati. Setahu saya di Malaysia ni yang boleh jatuh hukuman mati hanya mahkamah tinggi saja. Mahkamah session, mahkamah magistrate tak boleh. Mahkamah syariah pun tak boleh. Mahkamah syariah takat 356 macam nombor ekor 3 tahun penjara atau RM5,000 denda atau 6 kali sebatan atau ketiga-tiganya sekali. Itu yang duk gelut nak memperkasakan mahkamah syariah. Supaya mahkamah syariah sama level dengan mahkamah tinggi, high court. Mahkamah tinggi ada kuasa jatuh hukuman mati. Tapi cuba bayangkan tengok, kalau kau tu tak salah dijatuhkan hukuman mati, jam hakim jam. Siapa? Pasal Tuhan sebut dalam surah Al-Maidah ayat 32, kita bunuh satu nyawa yang secara tak betul, seolah-olah kita membunuh seluruh umat manusia. Dosa banyak. Boleh tuan-tuan? Saya cakap ada dalil kan? Bukan saja-saja nak kata kat hakim. Sagi kok mana tahu dalam ni ada hakim kan pula kan? Marah saya pula. Tu cerita dia nak. Bila rujuk Quran. Kan? Sebab tu cukup payah tuan-tuan. Sampai ada anak-anak murid saya yang berhenti tak mau jadi hakim. Kalau dia kata dia gagah lagi, dia kata ustaz saya jadi hakim besar di Malaysia. Tapi oleh kerana dia dengar macam ni tak apa nak yakin, dia kata berhenti. Jadi bunuh satu nyawa cara yang tidak benar, seolah-olah membunuh seluruh nyawa umat manusia. Berat. Tapi macam mana Pak Haji, kalau lah kata pada bunuh-bunuh tu dia taubat nasrah kat Tuhan, Tuhan pun dah agak-agak ampun tak? Agak-agak Tuhan pun nak. Hak keampunan hak Allah. Yang Allah tak ampun satu, syirik. Itu dah jelas. Syirik dosa yang Allah tak ampun, surah An-Nisa ayat 48. Selain pada tu dia nak ampun boleh, tak mau ampun boleh. Tu pun ada juga pandangan yang kata walaupun jebon kita ni macam jebon simpulan ni masa hidup di dunia punya jahat terhadap manusia, mayang tak apa tak, tapi kalau Allah nak masuk dia syurga terus boleh tak? Itu yang pening tu. Tapi takkan Tuhan nak buat macam tu kan? Buat apa dia turunkan panduan Al-Quran? Kenapa dia bekalkan kita akal, kita fikir pandukan Quran? Dia bagi dah garis panduan. Itu keadilannya. Jadi tak mungkin, walaupun harus boleh Allah nak masukkan orang jahat terus masuk syurga dah. Dia mesti kena melalui proses dulu. Tiba-tiba kita yang rajin mengaji, mai mengajar, mai mengaji, mai lambat masuk syurga. Jebon tu masuk dulu. Tak jam ke kita? Kan? Pasal banyak ayat-ayat Al-Quran, ulama terjemah tafsir, kita nak dapat rahmat Allah pun mengikut undang-undangnya. Undang-undang dan syariatnya, bukan dia nak bagi macam tu. Boleh tuan-tuan? Kalau tuan-tuan rasa tak apa setuju, tanyalah ustaz lain, kok depa ada hujah lebih kukuh, tolong habaq kat saya. Tapi yang saya tahu, satu dosa besar yang paling besar ialah innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. An-Nisa 48. Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa sesiapa yang mempersekutukannya dengan sesuatu, tetapi sedia mengampunkan dosa selain daripada itu kepada sesiapa yang dia kendaki. Contoh hak bunuh orang banyak tu dalam kitab Riyadhus Shalihin ada, dalam bab taubat dia bunuh 100 orang. Bila dia jumpa Syekh dia tanya, kalau dah aku dah bunuh 100 orang, agak-agak Tuhan ampun dah. Syekh kata boleh. Dia bukan syirik, dia bunuh orang, memang dosa besar. Tapi hang kena taubat.
Lepas taubat hampilah satu tempat pi beramal beribadah sana. Dalam perjalanan tu yang dia jatuh mati. Tuan-tuan dengar selalu kan? Jadi kalau tuan-tuan nak tahu, balik buka kitab Riyadhus Salihin bab taubat, jumpa hadis ni. Cerita orang yang bunuh satu orang. Nah, saya suka apa yang tu sebab apabila nak abadkan orang senang cari. Kan? Baik ayat Quran, baik hadis yang mana boleh. Dalam bab ni senang. Nah, baik. Jadi macam tu cerita dia. Kena bayar nilai 100 ekor unta atau nilai yang setara dengannya. Jadi selamatlah. Kan? Kawan yang didapati bersalah kerana membunuh, dia pula nyawa dia tidak diambil oleh oleh hakim. Nah, pasal apa? Pasal keluarga yang terbunuh tu dah memaafkannya. Bagus sungguh. Nyawa ni sebenarnya bernilai. Nah, Allah bagi peluang kat kita untuk hidup. Kalau kita tak rebut peluang ni, esok menyesal. Nah, baik. Jika para waris telah bersetuju untuk memaafkan pembunuh dan menerima bayaran dia, maka pembunuh tidak boleh dijatuhkan hukuman qisas. Nyawa dengan nyawa, kecederaan dengan kecederaan, tu kata qisas. Perbuatan membunuh penjenayah selepas mendapat wang dia akan mengundang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dah habis diat bunuh. Yang tu lagi dosa. Nah, jadi Islam ni dia jaga. Jadi maknanya keindahan pensyariatan qisas juga dapat dilihat dalam ayat seterusnya, firman Allah Subhanahu wa taala, walakum fil qisas ayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan di dalam melaksanakan hukuman qisas itu ada jaminan hidup, yakni yang aman bagi kamu wahai orang-orang yang berakal fikiran, supaya kamu bertakwa. Itu dia. Bunuh orang tapi dah keluarga tu sudi untuk memaafkan pembunuh tadi, bebas, selamat. Lepas tu dia kena fikir pula, syukurlah aku terlepas tu. Kata aku balik awal. Berapa ramai orang yang ingin membunuh akan menghentikan niatnya untuk membunuh jika mengetahui bahawa dia akan dibunuh balas kerana jenayahnya. Jadi dia kata, demikianlah hukum dan ketetapan Allah itu amat adil. Adil makna meletakkan sesuatu kena pada tempat, lawannya zalim. Demikianlah hukum dan ketetapan Allah itu amat adil dan mampu menyediakan kehidupan yang sangat aman dan harmoni. Baik. Ayat ini juga menunjukkan bahawa antara ciri-ciri ataupun sifat-sifat pemimpin yang bertakwa ialah melaksanakan hukum-hukum yang telah Allah tetapkan, termasuklah hukum qisas. Kerana ia adalah proses untuk memelihara hak setiap makhluk yang bernyawa. Baik, tuan-tuan ingat elok Dia sebut sini, ni dia rujuk ni kitab Al-Kashaf tafsir, yang tu penggan yang sebut ayat ini juga menunjukkan bahawa antara ciri-ciri pemimpin yang bertakwa ialah melaksanakan hukum-hukum yang telah Allah tetapkan. Mari saya bawa dari Quran bagi kat tuan-tuan. Kewajipan melaksanakan syariat Islam. Pertama dalam surah An-Nisa 105. Yang kedua Al-Jathiyah 18. Yang ketiga Al-Maidah 49. Kita pulun semua. Dengar elok-elok. Ini ayat dalil qat'i, kewajipan melaksanakan hudud. Ni yang saya nak baca ni An-Nisa 105. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima arakallah wala takul hamba dia nak minum dulu. Allah. Inna anzalna, mungkin nak mampu dah tu. Dia kalau khutbah jadi macam tu lencun badan.
Tok Bilal tengok cerai dia kata. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima arakallah wa la taqulil khainina khasima. Sebab tu ayat Quran ni kita jangan duk baca kalut-kalut. Dia kena cool. Baca lambat-lambat kan. Orang belum mendengar seketul-seketul kan. Ini dia. Ini orang panggil dalil qat'i. Dalil yang terang, dalil yang jelas. Ingat tuan-tuan hukum dia, kalau kita menolak dalil qat'i batal iman dan Islam. Ni ayat ni dia kait dengan hudud. Sesungguhnya kata Allah, kami telah menurunkan Al-Quranul Karim dengan membawa kebenaran supaya kamu menghukum manusia dengan apa yang kami nyatakan. Kadang-kadang tak dia faham. Macam mana hukum manusia dengan apa yang kami nyatakan? Tuan Imam, agak-agak nak kata macam mana Tuan Imam? Kita ambil contoh Al-Ma'idah ayat 38. Jenayah kesalahan mencuri. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Potong tangan. Tu maksud aku turunkan Quran dengan membawa kebenaran supaya kamu menghukum manusia bima arakallah, dengan apa yang aku tunjuk dalam Quran, dengan apa yang aku nyatakan dalam Quran. Quran kata potong tangan, jangan duk pindah. Hak duk gatai tangan pindah hukum hakam Islam ya Allah ni, dia belagak macam Tuhan. Dia syirik. Kita yang terima apa undang-undang yang dia gubal, yang dia pindah, kita pun syirik. Boleh faham ni? Tok Imam macam tak setuju apa? Kan? Nantilah bila sampai masa saya baca dalil. Jangan duk faham syirik ni pikul sembah berhala ya. Nah, kita pindah hukum hakam Allah syirik sebab kita belagak seperti Tuhan. Ada ayatnya lain kali lah. Tak boleh abang semua nanti habis mudah. Kita nak cerita ni dulu ni. Wala taqulil khainina khasima, dan jangan kamu menjadi penentang kerana membela orang-orang yang khianat. An-Nisa 105. Baik. Sewaktu di Mekah, sebab ayat saya nak baca ni turun di Mekah, Al-Jathiyah ayat 18. Kan? Allah larang Nabi jangan ikut musyrikin. Hang kena ikut ketetapan aku. Nampak tak? Macam tu juga jadi pemimpin. Kena ikut ketetapan Al-Quran dan As-Sunnah. Curi potong tangan, jangan duk pindah. Jangan duk ubah, tak boleh. Maka Allah memperingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan engkau Muhammad di atas satu syariat, maka ikutlah syariat ini, jangan kamu ikut hawa nafsu orang yang tidak berilmu pengetahuan. Tuan-tuan, Allah tegur Nabi jangan ikut musyrikin Mekah sebab ayat ni turun di Mekah. Kena ikut ketetapan aku. Saya teringat sampai hari ni almarhum Dr. Harundin ceramah di USM. Dia apa, pusat Islam tau, USM Omai. Kebetulan malam tu saya ada kuliah di Pulau Pinang. Habis kuliah pergi USM. Saya ingat sampai hari ni. Ingat elok ni ayat saya nak baca. Dr. Harundin, moga-moga Allah merahmati beliau, kata kalau orang yang faham agama ikut keinginan orang yang jahil tentang agama, rosaklah kehidupan kita. Maksudnya bila ulama yang faham halal haram, dosa pahala, pi ikut pemimpin haprak, keinginan pemimpin haprak, ni yang jadi kelang kabut. Dia kena ikut ketetapan Allah. Walau ittaba'al haq ahwa'ahum la fasadat as-samawati wal ard wa man fihin. Dia masa dia ceramah dia tak bang surah ayat. Cuma saya duk ingat balik nak cerita mana ni. Saya ni tuan-tuan, kalau saya nak cari ayat Quran insya-Allah jumpa. Dia jumpa. Nah, kadang-kadang Tuhan tunjuk
kita pegang-pegang Quran, selak-selak tu dia selalu. Memang dia nak pergi jumpa. Jadi saya pun cari tak jumpa, tapi akhirnya jumpa. Tuan-tuan tahu macam mana jumpa? Tu imam kampung saya baca khutbah, baca ayat tu. Dan dia baca teks, dia habar. Nah, dalam surah Nisa ayat 70, Allahu akbar, walawit taba'al haq ahwa'ahum la fasadat as-samawati wal ard wa man fihin. Ni main pasal letih ni kan. Dulu ambil Quran saat ni tak? Quran tafsir pimpinan Rahman Ujung, hak Rumi lah senang. Ayat 71. Surah apa? Main letih. Saya letih hari ni tuan-tuan. Saya tak dan nak rehat. Orang main sekolah lah, terima kasih. Komputer saya pun dia tak habang. Dia duduk tunggu dia habang lah. Kan? Ayat tu insya-Allah 71. Walawit taba'al haq ahwa'ahum. Nanti kalau dia habang ni saya baca nah. Boleh. Surah betul ya. Dia habang. Dengar tak dia habang? Loh, tuan-tuan tak dengar? Siapa tak dengar alamat umur pendek? Surah ke-23 dia habang. Nama surah Al-Mu'minun ayat 71. Mari kita cek. 23 71. Pasal yang tu dah kot. Betul tuan-tuan. Surah 23 Al-Mu'minun ayat 71. Saya ada komputer khas lagi, buh kami. Bila tak ingat, petik ni dia habang. Tu ayat dia. Surah ke-23 nama surah Al-Mu'minun ayat 71. Cuba tuan-tuan dengar. Dan kalaulah kebenaran itu tunduk menurut hawa nafsu mereka, nescaya rosak binasalah langit dan bumi serta segala yang ada padanya. Dr. Haruddin rahimahullahu taala menyatakan maksud kebenaran ikut hawa nafsu ni, kebenaran itu adalah ulama. Bila ulama ikut keinginan pemerintah, dia tak mau undang Islam, dia pun ikut, rosak. Dan ni yang rosak. Tu di Mekah, Nabi SAW dipesan oleh Allah jangan ikut keinginan hawa nafsu musyrikin. Di Madinah 2 ekor pendeta Yahudi main. Panggil 2 ekor boleh tak bang? Kafir laknat rawat tak boleh pula. Yahudi pula tu haremnya pokok kan. Nah, 2 ekor pendeta Yahudi main. Bagi tahu, ya Muhammad, kami ni ramai pengikut setia kami. Cuba dengar bagaimana Allah didik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena ikut Quran, jangan ikut keinginan orang. Kami akan memeluk agama Islam dengan pengikut-pengikut setia kami. Cuma kami ada sedikit permasalahan. Kalau Tuan boleh buat satu keputusan yang memihak kepada kami akan peluk agamamu. Tu dia. Yahudi nak masuk Islam kau, bukan senang tu. Kristian insya-Allah mudah masuk Islam. Yahudi payah. Kena tengok Quran lah. Kenapa Kristian mudah? Kena tengok Al-Maidah 82. Yahudi payah. Kristian insya-Allah. Sebab tu banyak padri-padri Kristian dia tak masuk Islam. Kalau hang buat satu keputusan yang memihak pada kami, yang menguntungkan kami dengan pengikut setia kami akan memeluk agama Islam. Patutnya Nabi ikut ni di Madinah ni. Allah turunkan ayat wa anyahkum bainahum bima anzalallah wala tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka an ba'dhi ma anzalallahu ilaik. Itulah ayatnya. Cuba dengar makna. Muhammad, hendaklah kamu menghukum di antara mereka dengan apa yang kuturunkan kepada kamu. Pandukan Quran, ikut ketetapan aku, jangan ikut pendeta Yahudi 2 ekor. Kemudian Allah kata apa lagi? Bukan takat suruh berhukum dengan Quran. Wahdharhum, serta berwaspadalah terhadap 2 ekor ni.
Jangan sampai kedua-dua pendeta Yahudi ini memalingkan kamu, memesongkan kamu daripada ajaran Al-Quran. Tu dia. Pemimpin kena macam tu. Dia laksananya. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala pernah menyebut, pemimpin yang baik ni, dia macam mana sifat pemimpin yang baik? Dia selalu consult. Dia selalu consult Melayu apa? Merujuk. Bagi dia katok dulu. Awak katok banyak kali dah, sikit-sikit tu dah. Katok macam apa nama? Cina katok. Kan? Tarian naga kan? Tuan-tuan, Cina katok gendang daripada mula sampai habis untung. Tuan-tuan dengar berkata untung kan? Dia tutup pun untung. Sebab tu mereka berjaya. India kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi, kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Kan? Melayu dia untung dulu, untung rak dan kerap. Habis tu yang tak boleh. Nak bagi hilang ngantuk kan apa? Kak tu tak senyum pun, saya buat lawak macam ni pun tak senyum, ngantuk tu. Yang mengantuk tu saya. Tak mahal lah, saya ni kuat seloroh sikit kan. Saya mana reti serius. Tak reti serius kan. Saya ni I'm a jovial type dalam bahasa Inggeris. Tu sayangnya sifat saya dari dulu macam tu. Memang kadang-kadang saya ada masalah, tapi saya tak tunjuk kita ada masalah. Itu semula jadi anugerah Allah. Macam happy go lucky kan saya ni. Seronok. Orang sampai tanya rumah saya, Ustazah, Ustaz Syahrir di rumah pun macam tu kah? Seronok dia. Nampak muka tak susah hati. Tahu orang perempuan saya jawab apa Pak Haji? Hampa tak kenal dia, dan dia naik angin tak guna seduit. Hampa tak kenal dia. Dia melawak dengan hampa, dengan kami mana dia duk melawak kan. Kan cerita macam tu. Baik. Jadi makna tadi Allah memperingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya berwaspada terhadap dua pendeta Yahudi ini, jangan sampai mereka ini memesongkan Nabi daripada ajaran Islam walaupun mereka nak masuk Islam. Faham tu Imam? Tak boleh ada prinsip. Nak masuk tak masuk Tuhannya pasal. Aku tetap ikut cara Islam. Ni pemimpin yang kita nak. Imam Nawawi kata pemimpin yang bagus, dia senantiasa merujuk kepada ulama. Mari kita dengar asar sahabat. Ni bukan hadis. Asar makna kata-kata sahabat. Dengar elok-elok. Sinfani min ummati idza salahu salahan nas wa idza fasadu fasadan nas, al-umara wal fuqaha. Dua golongan manusia, kata sahabat, saya tak tahu riwayat siapa, apabila mereka ini baik, keseluruhan manusia menjadi baik. Sekiranya kedua-dua ini tidak baik, keseluruhan manusia menjadi tidak baik. Mereka yang dimaksudkan al-umara wal fuqaha, pemimpin dan ulama. Bila ulama berani tegur pemimpin, bagi nasihat, cantik kan? Agung kita ada tak penasihat agama? Ada kan? Tapi penasihat, tuan penasihat 20% kan 25%? Dulu-dulu lah. Tak tahu tuan-tuan pernah dengar ke tak? Penasihat agama nak penampak pasal tegur pakai rantai mic. Betul ke tak? Wallahualam. Tapi heboh satu Malaysia kalau tuan-tuan pernah dengar. Kena nampak tak apa, tapi di akhirat dia terlepas. Dia dah bagi nasihat. Ad-dinun nasihah, hadis yang ketujuh dalam kitab Matan Arba'in riwayat Imam Muslim. Agama itu nasihat. Pemimpin perlu diberi nasihat. Raja-raja pun kena bagi nasihat. Ulama pun kena bagi nasihat. Ustaz pun mana tak betul nasihat nah. Ustaz tak marah kan? Tu Islam. Betul tak Imam? Setuju? Tok Imam berani kan bagi nasihat kat Agung? Berat tuan-tuan, saya tak tahulah kan. Imam Nawawi berani. Bacalah kisah Imam Nawawi. Muhyiddin nama dia kan.
apabila pemimpin dan nama apa tau, dia nak kutip cukai pada rakyat, dia tak setuju. Dia dengan Imam Izzuddin tak setuju. Imam Nawawi meletakkan syarat, tuanku hendaklah terlebih dahulu menjual segala kekayaan yang ada. Begitu juga menteri-menteri. Yang tak cukup baru ambil pada rakyat. Allah murka lah raja. Hukuman mati. Pertama dijatuhkan hukuman mati, tapi rakyat memberontak. Akhirnya dia dibuang daerah ke satu tempat bernama Nawa. Nawa ni dia sempadan dengan Jordan. Dia dalam Syria. Sebab tu diberi gelaran Imam Nawawi. Kerusi yang dia duk mengajak duk sampai lah dah. Tak reput, tak apa. Tapi tak ada seorang pun syekh-syekh ulama' bang ni pergi duduk atas kerusi tu. Pasal mereka rasa tak setara dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi meninggal dunia, kata sebahagian ulama', ketika berumur 46 tahun. Pak Ali, 46 meninggal dunia. Al-Azkar, Matan Arba'in, Riyadhus Salihin, banyak lagi lah. Tak ada nak kahwin. Tak ada nak kahwin Pak Haji. Imam Nawawi sibuk mengajar karang kitab, umur 46. Kita tak ada nak main mengaji pasal sibuk nak kahwin. Dia terbalik. Kan? Nah. Tu yang jadi haru. Tak ada nak main dengar pun tak ada, sibuk. Kan? Nak bagi cukup kota. Ada letih kita ni no. Saya dalam sibuk-sibuk saya dan juga saya pun menulis 4 buku dah, 3 buku dah. Tapi kadang-kadang saya memang sibuk semua. Ustaz ni saya tak tahu banyak benda nak buat, tak ada. Kalau ada siap usaha peribadi seorang, banyak buku saya boleh terbit kan. Nah. Tapi tak ada. Tapi Imam Nawawi hebat. Umur 46 tahun meninggal dunia, tak sempat nak kahwin. Sebahagian kata dia meninggal kalau atas riba mak dia. Allah. Saya pun kadang-kadang duk bayang wara' zuhud macam mana lah Imam Nawawi ni no. Katanya dia memang zuhud sungguh. Masya Allah. Nah, kitab dia sampai hari ni kita guna pakai. Dapat tak ganjaran ilmu yang memberi manfaat tu? Kan? Baik. Jadi itu sedikit nak tambah sikit. Ciri-ciri pemimpin yang baik ialah yang melaksanakan hukum-hukum yang telah Allah tetapkan, termasuklah hukum qisas, kerana ia ada proses untuk memelihara hak setiap makhluk yang bernyawa. Qisas itu bukanlah kerana dendam, bukan juga kerana kebencian, tetapi adalah dengan tujuan yang mulia. Ia adalah untuk menghidupkan masyarakat, mengekang jenayah dari akarnya. Mari kita dengar hadis pula. Hadis riwayat Ibnu Majah. Saya tanya hadis ni, saya tanya dekat Syekh Muhammad Ismail Amrani ketika saya pi Yaman. Saya pun pi ke Yaman Pak Ji. Tapi itulah saya ni rezeki tak ada. Saya niat nak pi lama. Elok habis saya punya visa. Kakak nak habis, anak sulung telefon, adik dia nombor 2 nak kahwin. Terencat kan kita. Nah, kita pun risau juga duduk sana. Tak lagi dia usung awet ni, jam aku. Pok warak ke main. Kan? Takkan macam ni tak warak. Kan? Saya kata kat abang dia, abang kat dia sabar sat aku balik lepas ni. Balik terus kira 6 bulan pergi nikah. Tu gaya nak sambung pi, takdir Tuhan saya pergi buka tahfiz. Tu yang tak jadi pi. Saya punya tambahlah keinginan nak pi lagi ada. Tak takut Tuhan nak pergi kemudian, tak apalah, tak apa. Mengaji ni bukan dah hak umum. Saya rasa terkilan jugalah. Sebab apa? Kita tak mampu menguasai pertuturan bahasa Arab secara fasih. Saya cukup seronok. Saya duk ulang ceramah Tok Syekh yang saya bagi tuan-tuan dengar bulan lepas. Allah, syok tengok. Dia cakap fasahah sebiji. Kalau kita boleh cakap, bukan nak tunjuk kat orang, ni bahasa Quran ni. Tapi ada seorang pelajar Malaysia di Yaman, dia pandai bahasa Arab. Dia bawa saya pergi ke farmasi
Saya nak dengar, saya tak pernah dengar dia cakap Arab. Cakap fasahah. Hal indaka fusidin. Biar betul kau ni. Tu saya pun kira kemas lah. Kan? Cakap. Tapi tak boleh cakap banyak. Ya, Arab tak faham lah. Kan? Dia boleh sikit-sikit boleh. Kan? Sebenarnya tuan-tuan, Arab sendiri pun dia cakap bahasa dia lintang bukang. Kalau dia tak mengaji bahasa Arab, dia tahu sebutnya. Kan? Tu kadang-kadang yang awak lah dulu-dulu masa muda tuan tak hantar. Ni semua kerja dia. Jadi saya tanya Syekh, soalan bertulis ni. Suruh Syekh duk ajar pasal tulislah hang Arab senang. Hang tanya hadis ni sahih tak sahih. Ni saya nak kaitkan apabila pemimpin sebuah negeri atau negara, pemimpin umat Islam tak mau laksana syariat Islam. Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Hadis ni sahih, riwayat Ibnu Majah. Bila tanya syekh tu tengok, naam, sahih, betul. Yang ni sahih. Apa dia maksud? Dan apabila pemimpin satu kaum enggan, yakni tidak mau melaksanakan syariat Islam, hudud, qisas dan ta'zir yang Allah turunkan dalam Quran, dan mereka tidak mau menjadikan Al-Quran atau Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pilihan, maka ketika itu tengok Nabi sebut ni jadi kehidupan rakyat yang mereka pimpin senantiasa hidup dalam keadaan porak-peranda. Ni dia. Baksa ni porak-peranda pun boleh, ataupun hidup penuh dengan bala bencana. Kan? Faham abang? Saya nak tanya abang jawab ikhlas ni. Abang setuju tak kita punya SOP kita lah, istilah kita jaga kita? Setuju tak? Kita jaga kita ni tu yang duk jauh tak duk apa? Setuju tak? Kalau kita jaga kita Pak Di sampai kiamat tak selesai. Itulah kita ni kadang-kadang merapu. Patutnya kita jaga Allah, Allah jaga kita. Ada dalil ni. Kita tak pernah jaga Allah. Kita tak mau syariat Islam. Nabi habaqlah bila pemimpin tak mau syariat Islam, kehidupan rakyat yang dipimpin senantiasa hidup dalam keadaan ditimpa musibah. Baksa musibah boleh, kehidupan yang tak selamat. Sebab apa? Kita jaga kita. Patutnya kita jaga Allah, Allah jaga kita. Tuan-tuan nak dengar dalil kan? Dalil ni hadis ke-19 dalam kitab Matan Arba'in tu Imam. Kitab hadis 40, hadis ni riwayat Imam Tirmizi, hadis ni hadis hasan. Imam Tirmizi meriwayatkan ihfazillaha yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Tuan-tuan tahu tak apa makna kita jaga Allah? Ni hadis doa abang ni. Kita laksana hukum hakam Islam, Allah jaga kita. Dia nak ada orang duk kenen-kenen dalam kitab Facebook. Tahu kitab Facebook? Tu pun kitab juga. Kitab aprak. Duk peli main, duk kenen, duk sindiak. Ni menteri apa, duta khas ni apa dia buat? Duk makan gaji buta. Negara Arab semua habis duk berkawan dengan Yahudi. Kalau saya jawab, hang pun tak mau syariat Islam, duk pergi kacau negara orang. Hak di Malaysia pun tak mau. Betul tak Pak Haji? Duk sembang pun nak pergi kacau negara orang. Kami duk sebut lama dah, mai kita sokong perjuangan Islam, tegakkan syariat Islam. Tak mau. Faham Pak Haji? Sebab kita tak jaga Allah. Sebab tak Allah biar kita jadi macam ni. Kehidupan rakyat yang dipimpin dalam sebuah negara Islam, apabila pemimpin tak laksana syariat Islam, kita akan berhadapan dengan musibah demi musibah. Ni kata corona ni 2 tahun ni. Ni baru 9 bulan. Aduh. Di Selangor tuan-tuan, saya pun tak mau pergi dah Selangor. Minggu ni lah. Minggu depan saya nak pergi Selangor, pergi angkut barang semua. Saya ada 2 rumah. 2 rumah lah. Orang rumah satu lah. Dah bukan takut bini Pak Ji, tapi bini saya menakutkan saya. Kan? Kan?
Nak pergi angkut barang habis. Lah ni semayang jemaat di Selangor 6 orang. Tu dia punya teruk Selangor. Saya tanya anak saya tu ada Selangor. Ni abah nak pergi angkut barang tak apa, kawasan ni okey. Bukan kawasan zon merah, zon kuning. Kan? Tak apalah kan. Tu cerita dia. Pasal kita tak jaga Allah. Allah solat sana, syariat Islam kita tak mau duk sembang pandai. Bukan sembang pandai lah, ada istilah baru, sembang kari. Tu dalam kitab Facebook lah tu, sembang kari. Kan? Dia ada kitab WhatsApp. Tengok sampai berasap. Cuba kita tengok Quran dia berasap kan syok. Quran ni baru buka menguak dah. Kitab Facebook 3 jam boleh. Aduh, teruknya manusia. Kan? Tu saya bagi jawapan. Kita kena tukar. Kita jaga Allah, Allah jaga kita. Makna kita jaga Allah ialah kita memelihara hukum hakam Islam. Sampai syariat Islam dapat ditegakkan. Saya nak abang dah lah. Nak muka surat 852, tuan-tuan dengar suratul Hajj ayat 41, kewajipan pemerintah. Tuan-tuan dengar elok. Benar ni ada dalam Quran. Suratul Hajj Pak Ji. Al-Hajj surah ke-22 ayat 41, muka surat 852. Dengar, tanggungjawab pemerintah. Dan sekiranya, ni tafsir, saya tak baca ayat dah, ni bukan terjemahan, ni tafsir tu ayat 41. Dan sekiranya mereka ni orang Islam yang beriman, memegang kuasa, nescaya mereka akan menjalankan hukum-hukum syariat Islam dengan sempurna. Kita jaga Allah, Allah jaga kita. Ni dalil kewajipan. Ni salah satu, bukan yang ni saja, banyak lagi. Kewajipan melaksanakan syariat Islam. Ni kewajipan pemerintah. Bila ada kuasa, kena laksana hukum hakam Islam dengan sempurna. Kita pun tak mau, pemimpin pun tak mau, rakyat pun tak mau. Patutlah dia bawa main ni. Tidak bang? Nampak kita tak setuju? Tak setuju main duduk ni, forum perdana. Cerita macam tu, tak usah duduk sembang kari lah. Duduk tu nak sindiak orang lah. Kan? Tak payah sindiak. Kan? Puncanya pasal kita semua tak jaga Allah. Salah satu makna jaga Allah, kita menegakkan syariat Islam. Allah pasti jaga kita. Hadis tadi Ibnu Majah, hadis sahih. Baiklah, qisas itu bukanlah kerana dendam, bukan juga kerana kebencian, tetapi adalah dengan tujuan yang mulia. Tanda dulu, nanti lupa tak mana kita berhenti kan? Bulan 12. Ia adalah untuk menghidupkan masyarakat, mengekang jenayah dari akarnya. Betul, laksana syariat Islam. Abang percaya lah, yakin tak kalau kita tegakkan syariat Islam, segalanya beres. Kita tak kata 100% sebab orang jahat ni macam mana pun ada. Kalau tidak, buat apa Tuhan cipta neraka? Tidak. Bila Allah cipta neraka, mana mesti ada orang yang kena masuk neraka. Orang jahat ni tak boleh kita nak basmi. Macam juga kemiskinan. Kemiskinan mana boleh basmi kemiskinan? Mengurangkan kemiskinan boleh. Kalau tidak, Tuhan tak suruhlah kita keluar zakat. Yang kaya keluar zakat. Hidup kita memang macam tu. Jadi qisas adalah untuk melahirkan masyarakat yang bertakwa, yang meninggalkan jenayah kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, pakak-pakak renung tengok apa yang saya bahas pada malam ni. Ini kewajipan kita bersama, menjadi kewajipan kita menyokong, bersetuju dan menyokong pelaksanaan syariat Islam. Selagi syariat Islam tidak ditegakkan, percayalah kita akan berhadapan dengan baksa musibah, bala bencana. Percayalah. Bukan senang tuan-tuan ni, nak tunggu setahun lebih lagi ni coronavirus. Tak tahu kok lepas habis ni dia hantar Toyota Corona pula. Seorang sebiji kan, darah syok. Kok tu tak senyum dari tadi sampai lah. Aku heran dia tak faham ke apa. Jadi cukuplah untuk malam ni jadi insya-Allah jangan kita tolak syariat Islam tuan-tuan, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita akan sambung lagi
dengan yang keduanya insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan macam biasalah, tuan-tuan tengoklah saya bawa tu ada barang-barang produk-produk tu, depa kata peyek ustaz sedap sungguh, dia kata Pak Ji beli lagi peyek dah. Sedap tak? Sedap, malam ni beli lagi nak. Jangan duk ngaku sedap tak beli tak jam. Duk ada 2 tong. Saya selalu saya ulang. Saya niaga ni bukan untuk saya. Untuk saya tu alhamdulillah cukup dah. Bantu orang miskin. Tuan-tuan kena mai kawan dengan saya pergi duduk sini atas ni, tengok apa aktiviti saya. Kan? Apa aktiviti saya? Nah, saya bina 4 buah rumah untuk orang miskin tuan-tuan. Melalui macam ni lah, bentang sejadah. Ni kami nak cari duit pula, nak bubuh bumbung tadika Islam 40,000, baru dapat 1,330. Sian. Depa dulu bina buat 2 tingkat, tapi tingkat atas tu tak buat bumbung. Kan? Depa duk cadang dah esok pun nak buat. Cadangnya cadang 20 tahun. La rata, hujan ayak masuk, budak-budak ni lari jatuh. Tu di antara usaha saya. Saya bukan berdakwah, bukan urus tahfiz saja. Macam-macam kita buat. Sebab apa? Kita tak tahu bila Tuhan nak jemput kita balik. Nah, ni saham kita insya-Allah. Nah. Jadi kalau tuan-tuan rasa nak menyumbang pembinaan bumbung tu pun boleh, insya-Allah jumpa saya. Nanti bila kita dah mula projek tu, saya akan ambil gambar tunjuk kat tuan-tuan. Dia di Pantai Perai. Pantai Perai. Saya tengok kesian. Hujan penuh ayak. Nah, sayang nak. Nah, baik. Jadi sekadar itulah, mudah-mudahan ada tabung tahfiz saya pada kat belakang tu. Kami juga sedang membina, masih memerlukan 1.7 juta. Dia Pak Ji boleh bagi hutang tak? Kita buat perjanjian, bayar sikit-sikit sebulan 100 ya. Kan? Tak Iman ada duit 1.7 juta. Tak ada. 1.7 juta rupiah dah. Itu tak boleh, tak cukup. Nah. Nah, saya dah bina 6 buah bangunan tuan-tuan. Nilai dia 3 juta. Yang ni paling besar 2.2 juta. Nah, alhamdulillah sekolah pun berjalan lancar dengan pertolongan Allah, sumbangan orang ramai. Dan terima kasih juga sumbangan tuan-tuan dan puan yang masuk dalam tabung saya tu, insya-Allah. Jadi sekadar tu kita tangguh majlis dengan membaca tasbih kafarah suratul Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.